mentari di Gaza. Tujuannya hanya satu, dia mahu membuka minda rakyat Jerman terhadap Gaza. It's hard in Germany to get, what can I say, different positions about Gaza. The most friends, also my colleagues, told me, you are crazy. It will be very, very dangerous for you if you really could manage to go to Gaza. But also, don't trust the first information you get. Look behind. Look how you were manipulated. Sometimes with mood. Sometimes people don't think about that. They're just showing one side of the reality. Thomas mempunyai dokumen perjalanan lengkap dan surat kebenaran daripada pihak berkuasa Mesir. Malah dia diberitahu boleh melepasi pintu sepadan itu tanpa sebarang masalah. Namun 9 kali berulang-alik usahanya masih gagal. I asked him, well, tell me, during the borders open, did any journalist pass this border? He was smiling and said, no, not a single one. Pengalaman yang dilalui Thomas telah mengubah persepsi kami terhadap kenyataan media antarabangsa mengenai pintu sempadan. Everybody is telling that they are open. They are not open. They are also not open for the people living in Gaza. It's very strict limited. Just open for people who have a health problem, just for NGOs and medical service is it open, and just for people who have either inside or outside from Gaza 2 passports. Thomas memperkenalkan kami dengan wanita berusia 72 tahun ini, Ellen Rosser. Ellen berasal dari Washington, Amerika Syarikat. Dia adalah sukarelawan beragama Kristian yang perjuangkan nasib rakyat Palestin, terutamanya konflik di Gaza. I work on Hamas, getting Hamas off the terrorist list, where it does not belong. Hamas has been offering a 2-state solution since 2004, officially, actually since long before that. And they are very good about observing ceasefires. They've gotten the small parties to stop shooting Qassam rockets into Israel. And still they're on the terrorist list. It's totally unjust. Ellen pernah bekerja sebagai sukarelawan di Bandar Gaza selama setahun. Kepulangannya ke Amerika pada 2007 memberi kesan kepada usahanya untuk masuk semula ke Gaza. Pelbagai usaha dilakukan untuk menembusi sekatan asalkan dia dapat masuk ke Bandar Gaza, termasuklah 2 kali percubaan melalui terowong namun tidak berhasil. Julai 2010, hari ke-8, kami masih lagi terkandas di Arish. Perjalanan kami agak terhad kerana kalau dipahamkan oleh pihak Aman Palestin, lori barang yang membawa bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Aman Palestin itu semalam dah kena tahan di checkpoint pertama. Jadi hari ini apa yang kami plan, insyaAllah kami akan ke Rafah dengan bantuan individu yang bersama dengan Aman Palestin dan juga dengan lori untuk ke sana. Jadi yang masalah sekarang kami masih lagi jawapan untuk masuk ke dalam Gaza masih lagi 50-50. Tapi bagi kru majalah 3 di sini dengan rakan-rakan Aman Palestin mengharapkan positif agar kami boleh menyeberangi sempadan Rafah untuk ke dalam Gaza. Kira-kira jam 2 petang, konvoi kami bergerak ke Rafah setelah diberitahu lori barangan bantuan dalam perjalanan ke sana. Jarak dari Al-Arish ke Rafah ialah 40 km dan perlu melalui 4 pos kawalan. Ketika ini kami telah pun sampai di Rafah dan di belakang sana adalah pintu masuk yang pertama, dan seperti mana yang dapat anda saksikan, inilah
antara kontena yang dibawa masuk antaranya bekalan perubatan susu yang dihantar aman Palestin setakat ini. Keadaan di luar pintu pagar Rafah tidak sesibuk yang digambarkan. Namun ia masih dikawal ketat oleh tentera dan polis. Why are you crying? Yeah. Aku rasa sebab dah 8 hari menunggu, baru hari ini dapat jejak ke bumi Rafah. Bila saya tengok banting ada bendera Malaysia bawa bantuan kemanusiaan. Jam 5 petang, lori konvoi kami dibenarkan untuk masuk ke pintu sempadan. Biarpun jawapan untuk kami masuk masih samar, kelulusan yang diberikan pihak berkuasa membenarkan lori bantuan membawa masuk barang ke sempadan mengubat sedikit tekanan yang kami rasai. Dari satu segi rasa tu gembira lah sebab kita dapat hantar bantuan yang diamanahkan kepada kita oleh rakyat Malaysia. Cuma satu lagi rasa juga rasa suatu perjuangan juga lah untuk kita melalui proses yang panjang untuk sampai ke tahap yang walaupun kita mahu menyampaikan bantuan dengan sepenuh ikhlas, tapi kita terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan yang kita mungkin tak dijangka oleh sesiapa pun. Misi kami masih belum selesai. Kami masih menantikan kelulusan untuk masuk. Hanya Abdullah dibenarkan masuk untuk menyempurnakan proses dokumentasi. Pihak berkuasa Mesir telah meletakkan syarat-syarat bahawa kesemua barangan bantuan perlu dipindahkan ke lori lain untuk dibawa masuk ke Gaza. Di sini, barang-barang ini disambut oleh wakil aman Palestin dari Gaza untuk memastikan keselamatan bantuan. Hampir sejam kami menunggu di luar pintu sempadan dan akhirnya Abdullah muncul dengan membawa satu jawapan yang menentukan haluan misi kami. Kelulusan belum sampai daripada Kementerian Luar belum sampai ke sini. Jadi kita belum dapat masuk untuk peserta belum dapat masuklah ke dalam. 3 Julai 2010, jam 6.10 petang, misi kami terhenti di luar tembok Rafah. Penantian lebih seminggu berakhir dengan kekecewaan. Malam sebelum kru Majalah 3 berlepas pulang ke Kahirah, kami merakam perbualan telefon bersama wakil aman Palestin di Gaza. هل تم استيحاب الشاحنة من المعبر رفح إلى المخزن؟ يعني أنتم تقوم باستيحاب هذه الشاحنة؟ نعم، نحن قمنا باصطحاب الشاحنة، استلامها من المعبر واصطحابها إلى مخازن مكتب أمان فلسطين في غزة. طيب فهي الآن وهي موجودة الآن في مخازننا، وسنقوم بتوزيعها على الفئات، على المستشفيات والعيادات والجمعيات التي ترعى الأطفال والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني. 9 Julai 2010, 2 hari selepas kepulangan misi kami ke Kuala Lumpur, Omar Siam, wakil aman Palestin di Gaza memberitahu semua bantuan yang dihantar telah selamat diagihkan seperti mana yang telah diamanahkan oleh rakyat Malaysia. Alhamdulillah, bagi saya misi ini adalah sudah mencapai sebahagian besar daripada objektifnya, iaitu untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat Palestin. Apa yang kita hadapi kita anggap sebagai cabaran. Gaza masih lagi dikepung dan usaha-usaha untuk memecahkan kepungan ini masih perlu dilakukan, sama ada melalui jalan laut, jalan darat ataupun jalan udara, apa sahaja.